Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kami memulakan presentation ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sulaiman bin Sa'ri daripada DPHU 6A, nombor matrik DHU 2019-24353. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazif Ahmad bin Jamaluddin daripada DPHU 6B. Nama saya Muhammad Alif bin Razali dari kelas DPHU 6E. Nombor matrik DHU 2019-24350. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Maisi dari Pelakar dari PHU. Nombor saya DHU 2019-24489. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabari. Nombor matrik saya DHU 20924352 dari kelas DPHU 6A. Saya akan menerangkan tentang apa itu campuran pemasaran. Campuran pemasaran adalah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan elemen-elemen di dalam campuran pemasaran, firma boleh melakukan aktiviti pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. Ia mengandungi 4 elemen iaitu produk, harga, saluran agihan dan promosi atau lebih dikenali sebagai 4P. Produk dan perkhidmatan. Bagi memasarkan dan menjual produk, usahawan perlu mengetahui ciri-ciri, kekuatan dan bentuk fizikal bagi produk yang ditawarkan. Contohnya dari segi jenama, pembungkusan, reka bentuk, saiz, kualiti, status halal, jaminan dan khidmat sampingan. Bagi perkhidmatan yang ditawarkan, usahawan perlu mengetahui berkaitan dengan pakej yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, waktu operasi dan sebagainya. Seterusnya, harga. Harga ialah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Penetapan harga yang berpatutan adalah penting kerana pelanggan biasanya bersikap sensitif terhadap harga sesuatu produk atau perkhidmatan. Usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran dan persaingan dalam menetapkan harga. Bagi menarik perhatian pembeli, usahawan boleh menawarkan pemberian diskaun kepada pembeli. Saluran agihan. Usahawan perlu memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan dengan berkesan. Pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan suatu perniagaan. Perniagaan yang ingin memiliki premis tetap perlu memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan yang cekap dan berhampiran pelanggan. Perniagaan yang tidak mempunyai premis tetap, usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai. Contohnya, usahawan mendapat bekalan barang daripada pemborong. Usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai dengan produk atau perkhidmatan. Promosi. Promosi adalah satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, menyadarkan, memujuk dan mempengaruhi pelanggan untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan
promosi yang berkesan bagi sesuatu produk atau perkhidmatan akan dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan tersebut di pasaran. Usahawan perlu memilih media pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan. Antara kaedah promosi yang boleh dilakukan ialah pengiklanan, jualan langsung, promosi jualan, dan publicity. Konsep strategi pemasaran 4P dalam perniagaan ialah untuk memastikan semua produk dan perkhidmatan bagi sesebuah perniagaan dapat diketahui oleh orang ramai, sekaligus menaikkan keuntungan yang diperolehi oleh pihak syarikat. Terdapat 4 elemen penting dalam strategi pemasaran, iaitu price, harga, produk, promotion, promosi, dan place tempat. Perkhidmatan yang dibuat mestilah memenuhi kehendak pelanggan yang menuruti citarasa pengguna setempat. Syarikat perlu menjaga aspek ini untuk menjaga nilai pasaran bagi membangunkan sesebuah perniagaan yang dikenali di sekitar masyarakat. Seterusnya, produk dan perkhidmatan yang berkualiti mestilah memberikan kepuasan kepada pelanggan yang membelinya dalam penggunaannya. Justru itu, pelanggan akan menetapkan kepercayaan yang tinggi daripada syarikat berkenaan dan mengulangi pembeliannya untuk kali kedua pada masa hadapan. Produk terbahagi kepada banyak jenis, iaitu produk fizikal, contohnya macam kasut, baju, pakaian dan lain-lain. Keduanya produk digital, iaitu e-book, movie, audio dan sebagainya. Dan yang ketiga, servis, contohnya membuat blog ataupun mencuci kereta dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Seperti yang kita tahu, harga adalah perkara yang penting untuk sesebuah produk. Okey, seterusnya strategi untuk pemasaran ialah dari segi harga. Harga adalah jumlah wang yang dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan keluaran. Keputusan meletakkan harga adalah perkara yang amat penting di dalam pembentukan strategi pemasaran. Oleh sebab itu, pertambahan dalam jualan, imej keluaran akan meningkat. Kedudukan keluaran dalam pasaran juga akan bertambah baik. Jenama Louis Vuitton dan McDonald's menggunakan strategi yang berlainan untuk menarik pelanggan. Bagi pendapat syarikat Louis Vuitton, harga produk yang murah menjadikan produk itu kurang dari segi kualitinya. Berbeza dengan strategi McDonald's yang menawarkan harga yang boleh diterima oleh kebanyakan penggunanya untuk membeli produk tersebut. Walau bagaimanapun, McDonald's telah menyerap kos asas. Harga yang dikenakan kepada pengguna telah mengambil kira faktor kos asas. Tentang saluran agihan. Usahawan perlu memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan yang berkesan. Pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu perniagaan. Perniagaan yang ingin memiliki premis tetap perlulah memilih tempat yang kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan yang cekap dan berhampiran dengan pelanggan. Perniagaan yang tidak mempunyai premis tetap, usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai. Contohnya, usahawan mendapatkan bekalan barang dari pemborong. Usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai dengan produk ataupun perkhidmatan. Jadi, kali ini saya akan menerangkan P yang keempat, iaitu promosi. Promosi ini ialah bantuan perniagaan yang sangat penting ataupun dikenali sebagai proses atau cara untuk memberitahu, memujuk, mengedarkan atau mempengaruhi pengguna untuk membeli produk yang dipromosikan.
untuk mewujudkan, mengekalkan dan memperluaskan pasaran sesuatu produk. Promosi juga ialah yang merupakan strategi berkomunikasi antara pengguna dan koperasi dalam memajukan dan mengembangkan perniagaan mereka. Promosi juga sebagai suatu bentuk komunikasi yang digunakan oleh koperasi untuk memberitahu, memujuk, mengingatkan dan meyakinkan pengguna. Seterusnya ialah promosi merupakan usaha yang dilakukan pemasar supaya memberikan maklumat kepada pengguna terhadap produk yang ditawarkan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mewujudkan kesedaran, perhatian, menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang mereka sukai. Antara aktiviti promosi iaitu seperti berikut. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, publicity. Yang ketiga, promosi jualan. Yang keempat, perhubungan awam. Yang kelima, pemasaran langsung. Yang keenam dan terakhir sekali iaitu internet dan media interaktif. Ini merupakan semua aktiviti ataupun dikenali sebagai alat-alat promosi yang boleh dijalankan oleh sesebuah syarikat. Sebagai contoh, kita ambil syarikat Al-Quds Travel and Settlement Berhad, salah sebuah syarikat yang cukup popular dalam pengurusan travel agency, iaitu mereka mempromosikan pakej mereka di ruang periklanan televisyen ataupun di ruang-ruang program televisyen seperti program Wanita Hari Ini yang terdapat ruang pengiklanan selama 1 minit sehingga 2 minit untuk sesebuah syarikat mempromosikan pakej-pakej mereka ataupun perkhidmatan mereka. Ataupun seperti Al-Quds Travel yang mempromosikan pakej mereka di billboard di lebuh-lebuh raya yang terdapat di Malaysia, dan promosi mereka di media-media akhbar seperti Utusan Malaysia, Berita Harian dan Harian Metro. Ini antara contoh promosi yang dijalankan oleh syarikat Al-Quds Travel. Oleh itu, seterusnya saya berkongsi berkaitan dengan peranan promosi ini sendiri, iaitu promosi ini adalah untuk memperkenalkan barang baru kepada pengguna. Yang kedua ialah menyampaikan pelanggan maklumat. Yang ketiga adalah mewujudkan permintaan terhadap produk baru di pasaran baru. Yang untuk apa? Untuk meningkatkan kuantiti jualan dan keuntungan. Seterusnya ialah main daripada promosi ini ialah kepentingan campuran pemasaran untuk promosi, iaitu yang pertama ialah menyebarkan promosi jualan melalui hubungan secara personal dengan pengguna tetap ataupun menggunakan media sosial untuk memaparkan promosi bagi perkhidmatan atau barangan yang ditawarkan. Yang kedua iaitu menunjukkan maklum balas positif daripada pelanggan dengan memuat naik maklum balas pelanggan kepada barangan tersebut. Ini merupakan satu teknik promosi yang tepat. Ini merupakan satu teknik promosi yang dapat mencadangkan kepada pengguna bahawa produk ini mendapat sambutan yang baik dan positif dalam kalangan pengguna itu sendiri. Kesimpulannya, perkara yang dapat diambil dalam penerangan 4P tadi ialah bahawa strategi pemasaran adalah amat penting dan sebenarnya mampu memberikan impak yang sangat positif serta sangat memberangsangkan. Penggunaan 4P yang dimaksudkan tadi ialah produk, promosi, tempat dan harga sebagai keutamaan untuk melariskan produk jualan. Selain itu,
Empat perkara ini juga berguna untuk seseorang usahawan berfikir dengan berhati-hati sebelum melabur untuk sesuatu produk. Akhir sekali, 4P juga merupakan perkara yang asas bagi setiap usahawan dan harus diketahui oleh usahawan-usahawan untuk menghindarkan diri dan syarikat daripada jatuh bankrupt. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.